Today is all about Nina Story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share satu topik bagi aku agak menarik. Korang pernah dengar tak? Perempuan tu kena gemuk dulu, dia baru boleh kahwin. Benda ni bukan drama tau, tapi budaya macam ni betul-betul wujud. So kalau badan perempuan tu dia kurus ramping macam model, minta maaf lah, tak berapa nak laku. Kalau kat Malaysia ni standard lah, kita kena kurus, cantik, ramping, kurus kering baru orang pandang okay, cantiknya dia. Tapi kalau kau ni gemuk sikit, mulalah kena body shaming. Kalau dekat negara ni, perempuan-perempuan yang ada dekat sana kena gemuk, barulah lelaki dekat sana nakkan diorang. Pelik kan? So macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Budaya yang menggemukkan badan ni sebenarnya bermula sejak kecil lagi. Maksudnya sejak diorang ni kanak-kanak lagi, diorang dah kena makan banyak-banyak supaya badan diorang gemuk. Budaya yang pelik tapi benar ni betul-betul terjadi di Mauritania, Afrika. Budaya ni sebenarnya ada nama dia, iaitu dikenali sebagai leplo. Kanak-kanak perempuan yang ada dekat tempat ni diwajibkan untuk makan banyak supaya badan diorang ni cepat gemuk. Bagi diorang, perempuan yang berbadan besar ni mudah dapat jodoh berbanding dengan perempuan yang kurus. Sebab itulah sejak kecil lagi family diorang ni akan buat satu proses untuk menggemukkan anak-anak perempuan diorang. Biasanya budak-budak yang dah umur 5 tahun ni, diorang akan hantar anak diorang ni dekat sebuah pusat penggemukan. So budak-budak ni dia akan dipaksa makan dalam ribuan kalori setiap hari. Biasanya kalau untuk kalori budak-budak lah kan, diorang kena ambil, kalau budak perempuan dalam, kalau umur diorang 4 hingga 6 tahun, dalam 1210 kalori je. Tapi korang bayangkan bila diorang dekat pusat penggemukan tu, diorang dipaksa makan dalam ribuan kalori, lebih daripada 1200 kalori tadi. Disebabkan diorang ni nak digemukkan, jadi diorang ni terpaksalah makan dalam ribuan kalori. Maunya tak gemuk dah makan banyak macam tu kan. Mak-mak diorang ni hantar diorang dekat pusat tadi bukan suka-suka tau. Tapi sebenarnya mak-mak diorang ni nak anak diorang ni besar dan mudah mendapatkan jodoh. Bagi masyarakat diorang, perempuan yang lebih berisi ni nampak lagi menawan dan seksi. Selain tu juga, perempuan yang berisi ni melambangkan kesuburan. Kawasan Mauritania ni dia ada populasi lebih kurang 3.2 juta. So 1/3 daripada populasi tadi adalah orang Moor kuno. So diorang ni lah yang mengamalkan budaya yang pelik tapi benar ni. Selain dekat Mauritania, ada juga beberapa buah negara di belah Afrika Barat yang mengamalkan budaya macam ni, iaitu macam Sudan, Nigeria dan juga Selatan Maghribi. Biasanya budak-budak perempuan ni dia kena makan makanan yang berlemak macam daging kambing, susu unta dan juga kurma, dan kadang-kadang diorang makan juga roti ataupun vegetarian. Macam yang aku cakap tadi, jumlah yang diorang makan ni bukan dalam kuantiti yang sikit, bukan kuantiti yang sesuai dengan umur diorang. Diorang ni akan dipaksa makan sebanyak 4 kali dalam masa satu hari. Oh ya, mostly budak-budak yang makan ni bukan sebab diorang ni suka ataupun makanan tadi tu adalah favourite diorang, tapi sebenarnya diorang ni dipaksa untuk makan. Kalau masa diorang tengah makan tu and then diorang muntah, dah tak boleh nak telan, diorang ni akan dipaksa untuk makan muntah sendiri. Kembang tekak aku. Sama jugalah kalau budak-budak tadi tu tak nak makan, diorang ni akan dipukul sampailah diorang ni habiskan makanan tadi. Korang bayangkan budak yang baru usia 5 tahun dipaksa makan sebanyak 16,000 kalori dalam masa satu hari. Kalau aku sendiri pun aku tak rasa aku mampu habiskan benda-benda macam tu. Even tradisi dan kepercayaan nampak macam penderaan, tapi masyarakat yang ada dekat sana still lagi amalkan budaya ni. Dalam kepercayaan diorang, saiz badan perempuan tu menunjukkan ruang wanita tu dekat dalam hati suami dia. So lagi besar saiz dia, lagi besarlah ruang untuk dipenuhkan hati suami dia. Jadi kalau si perempuan tu kurus, jadi ruang dia dekat hati suami dia tu macam sikit je lah kan. Kalau dia gemuk, lepas tu dia gemuk lagi, penuhlah hati suami dia dengan adanya dia tu dalam hati suami dia. Faham kan? Mengikut kepercayaan kuno diorang, isteri ni adalah simbol kekayaan si suami. Jadi makin gemuk seorang isteri tu, makin kayalah si suami tadi. Biasanya lelaki yang nak masuk minang seorang perempuan ni, diorang akan bagi mas kahwin dalam bentuk puluhan ataupun ratusan haiwan ternakan kepada keluarga perempuan tadi. Jadi makin gemuk seorang perempuan tu, makin banyaklah hantaran ataupun makin banyaklah binatang ternakan yang dia akan dapat. Sebab itulah mak ayah diorang ni sanggup gemukkan anak-anak perempuan diorang supaya anak perempuan diorang ni cepat dikahwinkan. Dan macam kau bela lembu sampai gemuk and then kau jual, lagi gemuk lembu tadi, lagi mahal lah harga dia. Macam itulah lebih kurang. Lelaki yang kahwin dengan perempuan gemuk ni, biasanya diorang ni akan disanjung. Sebabnya diorang ni dianggap seorang yang kaya dan mampu menyara keluarga diorang. Manakala perempuan yang kurus pula dianggap sakit dan tidak subur untuk melahirkan zuriat.
Adakah proses menggemukkan diri ni dibuat setiap hari? Biasanya proses penggemukan ni dekat pusat tadi tu dia akan buat pada musim cuti sekolah ataupun musim hujan. Sebabnya pada musim hujan ni, haiwan ternakan diorang ni banyak menghasilkan susu. So that's why dah dibuat pada musim hujan ataupun masa cuti sekolah. Lepas tu budak-budak perempuan tadi dekat pusat tadi memang akan duduk dekat sana dalam masa berminggu-minggu jugalah. So diorang ni start umur 5 tahun, diorang ni dah dihantar oleh mak ayah diorang dekat pusat tadi. Even pada masa tu diorang tak tahu apa benda pun. Tahu-tahu je dekat sana kena makan banyak-banyak sampai kau muntah sampai nak pecah perut. Even budak ni nangis-nangis tak nak makan ke apa, orang-orang yang jaga budak-budak perempuan tadi tu selalu pesan dekat diorang, kalau gemuk tu boleh membahagiakan. Korang bayangkanlah budak umur 5 tahun nak kena makan 16,000 kalori dalam masa satu hari. Apa lagi diorang nak faham pasal kebahagiaan ni? Apa yang diorang fikir cuma nak main je, bahagia tak bahagia belakang cerita apa yang diorang faham kan? Budak-budak perempuan yang dihantar ke pusat tadi biasanya diorang ni akan diselia oleh beberapa matron. So matron ni dia macam seorang perempuan yang diupah untuk menyelia sesuatu tempat. Geng-geng matron ni biasanya orang perempuan yang dah berumur, macam makcik-makcik dah kahwin. Masa diorang tengah paksa budak-budak tadi tu untuk makan, makcik-makcik tadi ni dia akan letak kayu dekat bawah peha budak-budak tadi. Kayu ni sebenarnya dia macam tongkat, dan makcik-makcik tadi tu dia gunakan kayu tadi tu untuk memecahkan tisu dan lemak bagi mempercepatkan proses penggemukan budak perempuan tadi. Tapi ada juga yang matron ni yang agak kejam sikit. Diorang guna 2 batang kayu, lepas tu diorang letak dekat celah-celah jari budak-budak tadi. So kalau budak perempuan tu dia tak nak makan, diorang akan genggam kayu tu. So budak perempuan tadi tu akan rasa sakit lah. Jadi nak tak nak budak-budak perempuan tu terpaksalah habiskan makanan dia tu. Even masa tu dia dah muntah, ada juga yang sampai pengsan. Setiap kali lepas diorang makan, diorang dikendaki untuk berehat je. Tak boleh main benda-benda yang berat melibatkan aktiviti fizikal. Yelah dah makan banyak-banyak kan, kang burn pula kalori macam tu je. That's why lah diorang ni disuruh untuk berehat je lepas makan. So tak payah buat apa-apa. Makan dan minum ni akan stop bila berat badan budak perempuan tu dah capai seperti yang family dia nak. Penjaga tadi tu dia akan dibayar lebih kalau peha anak diorang ni dia ada selulit dan juga lipatan lemak yang banyak. Selain tu ada juga yang mengambil suntikan hormon haiwan dan juga steroid untuk menggemukkan badan diorang. Ada segelintir daripada diorang ni macam tak sanggup nak makan banyak, rasa macam terseksa sangat-sangat. That's why lah diorang ambil pilihan yang kedua, iaitu ambil suntikan hormon ataupun suntikan steroid untuk besarkan badan diorang. Selalunya proses penggemukan ni memang akan berjaya lah. Dalam rekod dorang, ada budak perempuan yang umur baru 12 tahun tapi dah berat 80 kg. Biasanya kalau budak perempuan ni dia terlalu obes, diorang ni akan nampak macam lagi matang daripada usia yang sebenar. Bayangkan umur baru 15 tahun tapi orang nampak macam umur 30 tahun. Budaya macam ni sebenarnya sangat ditentang oleh kerajaan diorang. Orang-orang yang obes ni biasanya dia mudah dapat penyakit macam darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. So kerajaan diorang ni cuba untuk mencari jalan untuk menghentikan budaya yang menggemukkan badan sebab memang sangat-sangat berisiko untuk kesihatan diorang. Jadi kerajaan dia pun melancarkanlah satu kempen untuk menyedarkan rakyat dia tentang bahayanya budaya lep loh ni. Mostly orang Maurita dekat sana dah kurang sikit mengamalkan budaya tadi. Even tradisi ni dah macam berkurang sikit, tapi dekat bahagian pedalaman diorang still lagi tak amalkan budaya macam ni. Kempen kerajaan ni susah nak sampai kat sana sebab geng-geng yang kat pedalaman ni diorang tak ada TV. So benda tu macam maklumat-maklumat ataupun info-info tentang bahayanya budaya ataupun tradisi lep loh ni tak sampai dekat diorang. So diorang tak tahu. Lagipun lelaki dewasa yang ada dekat pedalaman-pedalaman tu, diorang ni lagi tertarik dekat perempuan yang badan berisi ataupun badan gemuk. Jadi benda ni lagilah susah untuk pihak kerajaan untuk mengawal. Lainlah dekat kawasan bandar, mostly diorang ni ada TV, diorang dah tengok pelakon ataupun model dekat TV. So dari sini bila diorang dah tengok rancangan-rancangan yang ada dekat TV tadi, persepsi diorang terhadap budaya menggemukkan badan ni adalah budaya yang tak sihat. Ada juga kes di mana sejak bayi lagi budak-budak tadi tu telah digemukkan. Maksudnya sebelum umur diorang 5 tahun diorang dah digemukkan oleh mak ayah diorang. Tujuan dia supaya anak diorang ni lagi cepat dikahwinkan. Manakala perempuan yang dewasa pula, diorang ni berlumba-lumba untuk menggemukkan diri diorang untuk mendapat perhatian lelaki. Sampai ke hari ni, tradisi lep loh ni masih lagi diamalkan di kawasan pedalaman Afrika. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah perempuan yang wajib kena gemuk baru kau boleh kahwin? Aku nak tanya korang, kalau korang dilahirkan dekat sana, adakah korang rela makan daripada kecil untuk gemukkan badan korang? Kalau dulu saiz S, sekarang dah saiz triple 4 SL. Tapi sebenarnya budaya diorang ni memang sangat-sangat tak sihat, memang akan membahayakan kesihatan diorang. And yeah, that's it for today, dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan korang jangan lupa untuk follow aku di Twitter dan juga IG, link dah ada dekat description box. So kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.